Langkah pertama ialah kita perlu letak satu kain alas di bawah master pump untuk mengelakkan daripada minyak brake tertumpah lalu terkena belting ataupun terkena komponen-komponen yang ada di berdekatan dengan master pump. Okey, langkah pertama iaitu buka master pump punya cap. Lepas tu langkah kedua ialah mengeluarkan master pump punya filter. Langkah ketiga dengan menggunakan brake bleeding punya suction, kita sedut semua minyak sampai habis. Okey, semua dah habis. Step seterusnya kita buang sensor brake leveling, tekan, tarik. Okey, ni sensor punya soket dekat master pump. Lepas tu yang ketiga iaitu kita perlu membuang brake hose line dengan menggunakan spanner saiz 10 mm. So, seterusnya dengan menggunakan recheck dan soket saiz 12 mm, buka dua skru, satu dan dua, iaitu skru master pump pada brake servo. Okey, setelah semua skru dah dibuang, hose pun dibuang, so kita boleh angkat keluar master pump. Okey, setelah kita membuka master pump daripada kenderaan, jadi kita akan serongkar satu persatu komponen dalam master pump. Okey, yang ini ialah soket di mana soket leveling sensor. Ni soket dia. So untuk leveling sensor pula, sensor dia dalam ni. Ni macam pelampung. Dia akan mengikut paras minyak brake, sama ada dia dalam keadaan full ataupun dalam keadaan low. Okey, yang ini brake diaphragm. Boleh kita buka, kita ada brake diaphragm. Okey, brake diaphragm ni, so kita tengok brake diaphragm dalam keadaan baik, tiada koyak ataupun sebarang rekahan pada brake diaphragm. Okey, brake diaphragm ni akan mengekalkan pressure apabila tekanan minyak berkurang. So brake diaphragm ni akan memenuhi reservoir tank macam ni. So dalam tu operator pressure tak akan loss. Okey, so dalam keadaan baik. Okey, first kita akan buka ini, iaitu lock untuk piston hadapan. Sensor dia. Okey, dah. Okey, dah tercabut reservoir tank. Ni getah ni dia akan memegang reservoir tank dan mengelakkan daripada berlakunya kebocoran minyak brake di sekitar tapak reservoir tank. So minyak kita buang dulu. Okey, step seterusnya buka klip, di mana klip ni berfungsi untuk menghalang atau memegang daripada push rod keluar. Okay, ya. So tekan macam ni, clamp dan tarik macam tu ya. Okey, ini adalah push rod primary. Bukan, ini push rod kawasan ditolak daripada servo, akan tolak sini. Ini adalah primary piston assembly. Yang ini secondary piston assembly. Okey, selesai keluarkan semuanya. Untuk inspect ataupun kita tengok kerosakan,
untuk mengatasi kerosakan di dalam housing ni, kita perlu sentuh dengan tangan. Sama ada dia ada cala, permukaan kasar ataupun pitting hole. So di mana kalau saya tengok sini, saya rasa permukaan dia cantik lagi, nampak. Cuma atas ni je lah nampak berkarat sedikit, kotor-kotor kerak tu. Permukaan dalam dia lagi dalam keadaan baik. Dia ada cala, dia ada lubang-lubang. Sekiranya ada cala atau lubang-lubang, kita boleh menggunakan kertas pasir yang grade halus dalam 1,500 atau 2,000. Haluskan permukaan balik, semua balik. Dan ini dekat dekat piston ni, dekat ni return spring dia, dekat piston ni ada satu o-ring. Bukan satu o-ring, 1, 2, 3, 4. Okey, o-ring ni apabila selepas kita buka, kita kena tukar o-ring. O-ring ni kalau tengok dia dah kembang. Dia dah kembang, dah tak berapa cantik. So disarankan untuk tukar o-ring ke 4 o-ring ni untuk memastikan pressure untuk brake belakang dan brake hadapan sama. Tiada, orang kata tiada loose pressure. Tukar o-ring. Lepas tu ni cuci dengan petrol ataupun ataupun thinner atau peti. Pastikan yang bahagian getah ni jangan terkena petrol atau thinner, sebab getah ni mudah keras apabila terkena petrol atau thinner dan benda-benda cecair sejuk. Jadi yang ni just cucikan dengan lap dengan kain dan basahkan dengan balik, basahkan balik dengan minyak brake. Okey, ni proses membersihkan semua komponen dalam yang ni getah ni. Kita cuma sapu-sapu, lap sampai bersih. Okey, kita boleh tengok o-ring ni dia dah tak cantik dia punya surface dia. So o-ring ni boleh menyebabkan pressure loose dan menyebabkan brake tidak, orang kata tidak cengkam dengan bagus ni. So saya sarankan tukar untuk master pump punya housing ni. Dengan tank ni kita boleh basuh pakai petrol ataupun thinner atau segala cecair yang orang kata detergent degreaser. Okey, nampak permukaan karat-karat dah hilang sini. Dah hilang. So sini pun boleh kita gosok pakai air pasir buat hilangkan karat. Okey. Tank pun kita boleh cuci sehingga bersih. Okey. Sampai bersih. Guna petrol. Okey, kita gunakan bersih. Okey, setelah selesai kita cuci, untuk keringkan kita menggunakan Okey, part seterusnya ialah selepas kita mencuci ke semua komponen-komponen daripada segala kekotoran, lepas tu kita tukar semua oil ring dekat piston assemble ni. Okey, kita akan pasang kembali semua komponen. Yang ini minyak brake. Mula kita akan ambil sedikit minyak brake dan kita akan basahkan dinding cylinder wall ni. Tujuan dia untuk memudahkan kita masuk segala jenis oil atau getah. Okey. Lepas tu kita akan letak minyak di o-ring piston. Ni yang hadapan yang secondary punya. Masukkan, pastikan getah tidak berlipat semasa masuk. Okey, kita tolak. Okey, proses step seterusnya kita akan pasang clip wall ni. Okey, dah masuk. Seterusnya kita akan pasang balik, iaitu screw stopper. Itu akan
penghalang daripada piston kendari hadapan ni masuk bahagian primary. Okey, ketatkan balik skru, masukkan balik skru. Okey, ketat. Okey, seterusnya pasang kembali getah getah whistle ataupun o-ring yang menghalang daripada minyak brake keluar celah-celah tapak brake reservoir tank. Masukkan head ni brake reservoir tank, masukkan kembali. Kita pasang sebelum masukkan, kita akan letak minyak di tapak. Okey, dah betul-betul masuk. Nampak? Kalau dia tak betul-betul masuk atau masuk sengit, apabila kita isi minyak akan keluar celah-celah ini. Okey, ini adalah skru pengikat tank ni. Dia tak nak bagi tank ni tercabut, so dia ada satu skru lock tank. Letakkan. Okey, letak minyak sedikit, so kita akan tekan. Okey, masukkan minyak sedikit, kita test sama ada master pump ni berfungsi dengan baik atau tak. Okey, minyak terpancut, nampak? So pressure dalam ni dalam keadaan bagus, osi-osi semua dalam keadaan bagus. Okey, lepas tu kita pasang balik diaphragm, letak betul elok-elok, lepas tu tutup. Okey, selesai proses membuka dan memasang kembali komponen-komponen brake master pump, serta kita mencuci komponen-komponen dia. Okey, settle. Okey, selesai. Selanjutnya kita akan buat pemasangan pada kenderaan. Jadi kita akan buat inspection untuk push rod ni. Okey, ini kita akan gunakan vernier caliper. Kita akan ukur ada kita punya piston. Okey, kat sini kita dapat 19.87. Seterusnya kita akan ukur kita punya push rod dia punya length. Okey, so kat sini kita dapat 19.74. Okey, so kalau kita compare kan, tadi kedalaman piston tadi 19.87. Okey, so sini panjang push rod ni 19.75, maksudnya dekat sini dia ada clearance antara push rod dengan piston. Okey, so memang kena ada clearance antara push rod dengan piston untuk mengelakkan kita punya brake sentiasa ada pressure. Okey, so dalam keadaan sekarang ni kita tak perlu adjust pun kita punya push rod. Okey, so dia dalam mengelak. Okay, kita boleh terus pasang kita punya master cylinder. Okey, ni proses untuk pemasangan kembali. Proses kita untuk memasang sama seperti membuang, tapi kita perlu reverse dia punya step. Ketatkan balik dua skru 12 saiz 12 mm. Lepas tu kita masukkan kembali wire hose depan dan belakang, jangan tertukar. Okey, lepas tu setelah ketatkan semua, kita masukkan kembali soket sensor ni. Lepas tu isi balik minyak brake sampai level yang secukupnya.
Lepas pada itu kita perlu buat proses bleeding, mengeluarkan bubble dalam sistem brake. Isi minyak sehingga paras full maksimum. Lalu letakkan balik filter minyak brake. Selepas siap semua proses bleeding, okay, tutup cap brake dengan kemas dan ketat. Okey, selesai proses membuka dan memasang brake master pump.